KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa sekali lagi kita dalam Diet dan Nutrisi bersama Kak Nora untuk topik air dan hidrasi pada hari ini. Untuk adik-adik semua, adik-adik tentu familiar dengan air dan kita memang perlukan air pada setiap hari, pada setiap masa. Untuk pengetahuan adik-adik, dalam tubuh badan kita, kandungan air adalah di antara 55 sehingga 70% terdiri daripada air. Dan ini kadang-kadang average-nya adalah lebih kurang 60% badan kita terkandung dengan air. Okey, untuk adik-adik, apakah kepentingan air sebenarnya? Air mempunyai banyak manfaat untuk tubuh badan kita. Antaranya adalah ejen untuk mengawal suhu badan apabila core temperature badan kita semakin tinggi. Air juga membantu untuk menyerap pelbagai jenis nutrien di dalam badan. Pada masa yang sama, dia mengawal metabolisme di dalam tubuh badan kita. Dan tak lupa, air juga diperlukan untuk mengurangkan geseran yang berlaku dekat sendi-sendi tubuh badan kita. Terlalu banyak kepentingan air, Kak Nora cuma sebutkan sedikit sahaja untuk hari ini. Okey, untuk adik-adik, bagaimana berlakunya dehidrasi? Apakah yang dimaksudkan dengan dehidrasi? Dehidrasi adalah kehilangan air di dalam tubuh badan kita. Bagaimana caranya kita mungkin berlaku kehilangan air? Kehilangan air boleh berlaku dengan pelbagai sebab. Di antaranya perpeluhan. Perpeluhan akan menyebabkan kita kehilangan air. Urination, penyah tinjaan dan juga pernafasan juga akan menyebabkan kita kehilangan air. Apabila kita sebut perpeluhan di antara satu individu dengan individu lain adalah berbeza. Yang mana perpeluhan ini dipengaruhi oleh berat badan kita, jantina kita, keadaan persekitaran ataupun suhu. Dan ini akan menyebabkan kita mempunyai kadar perpeluhan yang berbeza. Selain itu, kehilangan air juga boleh disebabkan oleh faktor-faktor penyakit. Contohnya ada sesetengah penyakit menyebabkan kita kehilangan air melalui diarrhea, cirit-birit ataupun melalui muntah. Itu antara sebab-sebab berlakunya kehilangan air. Dan dehidrasi itu bermaksud kehilangan air yang lebih banyak berbanding dengan pengambilan air di dalam tubuh badan kita. Yang mana kita bukan sahaja kehilangan air tetapi kita juga kehilangan apa? Elektrolit. Apakah yang dimaksudkan dengan elektrolit? Kalsium, magnesium, sodium, potasium juga turut hilang apabila kita mengalami dehidrasi. Untuk yang seterusnya adik-adik, kalau kita tahu macam mana kita kehilangan air, dah tentu kita tahu macam mana kita nak dapatkan air. Antara punca untuk kita dapatkan air adalah daripada sumber minuman. Betul, sumber minuman adalah punca yang paling senang untuk kita mendapatkan air di dalam tubuh badan kita. Tetapi jangan kita lupakan bahawa makanan juga mempunyai air. Jadi adik-adik perlu ambil makanan yang tinggi dengan air ataupun boleh meletakkan sup ataupun makanan berkuah pada setiap hari bagi memastikan adik-adik mengambil jumlah cecair yang secukupnya daripada minuman ataupun makanan supaya adik-adik tidak mengalami dehidrasi apabila melakukan aktiviti seharian. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai adik-adik, berjumpa kita sekali lagi. Jadi kat sini Kak Nora nak bercerita dengan adik-adik apakah kaitannya dehidrasi dengan performance adik-adik.
bagaimana kita nak kaitkan di antara kekurangan air ataupun kehilangan air itu dan dia mempengaruhi sports performance. Apabila berlaku kekurangan air di dalam badan disebabkan oleh physical activity, secara automatiknya badan adik-adik akan kehilangan air disebabkan oleh suhu badan semakin meningkat, badan terpaksa bekerja lebih kuat, begitu juga dengan jantung adik-adik terpaksa bekerja lebih kuat untuk memberikan oksigen dan juga nutrien kepada bahagian tubuh badan adik-adik. Bagaimana dehidrasi mengganggu prestasi adik-adik? Apabila kita bersukan, kita akan menyebabkan badan kita perlu bekerja lebih keras sebenarnya. Denyutan jantung akan menjadi lebih cepat dan blood flow akan menjadi lebih perlahan. Seterusnya akan menyebabkan core temperature ataupun suhu badan teras akan meningkat. Yang mana ini akan menyebabkan badan kita secara tak langsung bertindak sebagai aircon untuk memastikan suhu badan kita turun. Apabila berlaku dehidrasi, badan kita terpaksa bekerja lebih kuat, muscle endurance akan menurun menyebabkan adik-adik lebih cepat letih. Itulah yang akan berlaku apabila adik-adik bersukan dan apabila berlaku dehidrasi, prestasi sukan adik-adik akan terganggu. Dan paling teruk, danger of dehydration ini sebenarnya apabila blood flow ataupun apabila darah cecair dalam badan adik menjadi lebih pekat. Dan of course ini akan impact adik-adik punya performance. Seterusnya kita tengok pula apakah tanda-tanda dehidrasi. Adik-adik mesti nak tahu tentang tanda-tanda dehidrasi. Adakah saya mengalami dehidrasi ataupun tidak? Antara tanda-tanda dehidrasi yang kita akan nampak sebenarnya apabila mulut kita semakin mengering, kita rasa letih dan lesu walaupun kita dah cukup tidur. Kita mengalami pening-pening kepala, kita rasa macam tak larat, kita rasa loya ataupun nausea dan kita rasa macam sangat dizziness, sangat pening. Dan ini antara tanda-tanda awal yang menunjukkan kita sebenarnya kekurangan air. Dan salah satu tanda lagi juga apabila kita dilihat kurang pergi ke toilet untuk membuang air disebabkan oleh urin yang menjadi semakin pekat. Itu adalah tanda-tanda ataupun tanda-tanda mudah untuk kita kenal pasti sama ada kita mengalami dehidrasi ataupun tidak. Untuk pengetahuan semua, apabila kehilangan berat badan disebabkan dehidrasi, 2% kehilangan berat badan sebenarnya telah akan mempengaruhi kita punya prestasi sukan. Paling rendah 2% dan kadang-kadang berlaku di kalangan remaja. 1% kehilangan berat badan juga akan mengganggu performance. Akan menyebabkan performance kita makin merosot. Dan kalau kehilangan lebih daripada 2%, 2, 4, 6, 8%, dah tentu ia akan menyebabkan berlakunya kurang konsentrasi semasa bersukan, masa competition, kurang fokus dan juga terakhir sekali ia boleh menyebabkan kematian. Jadi peratusan dehydration itu sendiri akan menunjukkan di mana keadaan kita pada masa tersebut dan mempengaruhi prestasi sukan. Okey, untuk yang seterusnya, Kak Nor nak ajar adik-adik bagaimana caranya kita nak mengira peratus kehilangan berat badan kita untuk menentukan kita berada tahap dehidrasi yang mana. Macam Kak Nor mention sebentar tadi, kita tak boleh kehilangan lebih daripada 2% berat badan kita. Sebab lebih daripada 2% akan membawa kesan yang lebih besar kepada prestasi sukan. Serendah 2% sahaja akan menyebabkan prestasi sukan kita merosot, apatah lagi kalau kita kehilangan lebih daripada 2%. Pertama, adik-adik kena catatkan berat awal adik-adik sebelum latihan ataupun sebelum competition. Contohnya berat adik-adik adalah 60 kilogram. Kemudian selepas habis bersukan, adik-adik boleh catatkan berat akhir. Jadi kita akan catatkan berat awal pada mulanya sebelum competition ataupun sebelum latihan. Kemudian kita akan catatkan berat akhir. Di akhirnya adik-adik akan tolakkan berapakah perbezaan di antara berat awal dengan berat akhir. Kalau di sini perbezaannya adalah 2 kilogram. Dan kita akan mengira peratusan kehilangan air itu tadi. Kalau ini akan membawa kepada 2% dehydration. Jadi sebenarnya semasa adik-adik melakukan aktiviti fizikal atau training, adik-adik sebenarnya dah mengalami
dehydration, yang mana ini juga akan mempengaruhi adik-adik punya performance sebentar tadi. Okey, bagaimana pula kita nak tahu kita mengalami dehidrasi ataupun tidak? Cara mudah untuk kita mengetahui kita mengalami dehidrasi. Yang pertama, kita boleh catatkan berat awal ataupun berat kita pada setiap hari. Kalau ada perubahan yang banyak, maksudnya kita mungkin mengalami dehidrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melihat ataupun cek kita punya urine color. Ini paling mudah yang adik-adik boleh lakukan di rumah. Pada setiap hari, setiap pagi, adik-adik boleh pergi ke toilet untuk melihat warna urine adik-adik. Dan ini adalah indikator yang paling mudah adik-adik lakukan untuk melihat warna urine sama ada di tangga yang 1 hingga ke 8. Yang mana di antara 1, 2, 3, warna urine itu ataupun warna air kencing itu menunjukkan adik-adik berada pada dehidrasi yang baik. Tapi kalau berada pada 4 dengan 5 mungkin dah sedikit dehydrated. Kemudian pada 6, 7, 8 sangat dehydrate. Ini paling mudah adik-adik boleh lakukan sendiri pada setiap hari, setiap pagi untuk melihat warna urine masing-masing untuk menentukan sama ada adik-adik pada hari itu mengalami dehidrasi atau tidak. Kalau dilihat warna urine berada pada tahap yang 6, 7, 8 ataupun 5 ke atas, adik-adik perlu lebihkan meminum air supaya pada hari itu adik-adik mengalami hidrasi yang mencukupi. Ataupun cara yang ketiga, kita panggil lab punya prosedur. Sebenarnya ini tak dibuat di rumah, tapi dilakukan oleh orang yang lebih profesional untuk mengira urine specific gravity menggunakan alat yang diberikan iaitu refractometer, yang mana pegawai tersebut akan collect urine dan membuat satu ujian untuk memastikan sama ada adik-adik berada pada hidrasi yang baik ataupun tidak. Itu tentang cara kita nak tengok sama ada kita punya status hidrasi baik ataupun tidak. Dan ini boleh dilakukan oleh semua orang dan sangat mudah. Seterusnya, apabila kita dah tahu tahap hidrasi, dah tentu kita kena tahu banyak mana kita nak minum. Okay, kita perlu ada plan sebenarnya, plan hidrasi. Bagaimana plan hidrasi ini boleh dilakukan adalah, yang pertama, setiap hari training, setiap hari competition, sepatutnya adik-adik berada pada keadaan tahap hidrasi yang baik. Maksudnya setiap hari kena ada well hydrated, bukan pada hari competition sahaja, bukan pada hari latihan sahaja baru adik-adik minum mencukupi. Kita patut minum mencukupi pada setiap hari walaupun itu bukan hari training ataupun hari competition, supaya kita dapat mulakan training ataupun competition dengan keadaan well hydrated. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa jam sebelum training ataupun latihan, mungkin dalam 2 hingga 3 jam, adik-adik boleh minum air lebih kurang 500 ml hingga 1 liter untuk pastikan adik-adik cukup air dan well hydrated untuk pergi latihan yang seterusnya. 1 hingga 500 ml sehingga 1 liter. Semasa latihan itu sendiri ataupun competition, setiap 15 hingga 20 minit, adik-adik boleh minum lebih kurang 150 ml air ataupun 1 cawan air. Ya, ataupun 3 hingga 4 teguk untuk pastikan sepanjang perlawanan ataupun sepanjang latihan adik-adik menggantikan semula air yang hilang. Dan seterusnya recovery lah air untuk selepas itu secara puratanya kita akan minum lebih kurang 1 kg kehilangan berat badan, kita akan minum di antara 1.2 hingga 1.25 liter air untuk menggantikan balik air yang hilang dalam tempoh 24 jam. Itu plan hidrasi yang paling mudah untuk pastikan pada setiap hari adik-adik mempunyai tahap hidrasi yang baik. Hari ini, selepas latihan, semasa latihan dan untuk hari-hari yang seterusnya. Okay, apa peranan ibu bapa adik-adik? Apa juga peranan coaches dekat sini? Okay, kat sini disebabkan adik-adik akan training dengan coaches, akan training dengan dibantu oleh ibu bapa. Peranan mereka sangat penting untuk pastikan adik-adik sentiasa mengambil air yang mencukupi. Pastikan adik-adik ini bawa botol setiap kali waktu latihan, setiap kali waktu competition untuk pastikan adik-adik minum sepanjang latihan dan juga sepanjang pertandingan. Yang seterusnya, jangan berkongsi botol dengan orang lain. Kenapa jangan berkongsi botol dengan orang lain? Sebab sekiranya adik-adik berkongsi botol dengan orang lain, kita tak dapat pastikan berapa banyak air yang adik-adik dah minum untuk menggantikan perperluan tersebut. Tadi Kak Nur dah mention tentang perperluan. Jadi kadar perperluan setiap orang adalah tidak sama, yang mana dia dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuklah cuaca, berat badan, jantina, dan setiap orang mempunyai kadar perperluan yang berbeza. Yang mana untuk mengetahui kadar perperluan seseorang itu adalah sangat penting, sebab daripada kadar perperluan inilah kita boleh menentukan berapa banyak jumlah air yang kita perlukan pada setiap hari. Dan ini sangat penting dan ini sangat individual dan boleh dikira sendiri oleh adik-adik. Untuk adik-adik semua,
Kejap lagi, Kak Nora akan mengajar adik-adik untuk mengira sebenarnya kadar perpuluhan adik-adik supaya adik-adik boleh jadikan sebagai panduan supaya selepas ini adik-adik boleh jadikan figure ataupun sweat rate tersebut untuk membantu adik-adik mengambil air yang mencukupi dan mengelakkan dehidrasi semasa latihan ataupun semasa competition. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, bertemu kembali untuk topik air dan hidrasi. Kat sini Kak Nora nak betulkan semula. Tadi kita dah buat satu pengiraan dehidrasi. Kita letakkan berat awal dan berat akhir. Dan kita nak tengok peratus sebenarnya. Kalau dekat sini sebenarnya peratus kehilangan berat badan itu, dehidrasi itu adalah bukan 2% tetapi 3%. Dan ini menunjukkan atlet ini mempunyai 3% dehydration yang mana 3% akan memberi impak kepada performance atlet tersebut. Okey, so untuk atlet ini 3%. Jadi untuk yang seterusnya kita akan buat pengiraan juga sebab Kak Nora dah sebut tadi tentang sweat rate ataupun kadar perpeluhan. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar perpeluhan? Kadar perpeluhan adalah kita nak menilai ataupun mengetahui berapa banyak kehilangan air dalam tempoh 1 jam. So kita buat sweat rate calculation ini untuk membolehkan adik-adik mengetahui berapa banyak adik-adik perlu minum semasa latihan. Okey, kita nak buat sweat rate calculation. Apa kebaikan kita buat pengiraan ni? Apabila kita buat pengiraan sweat rate calculation, kita perlu buat beberapa kali, bukan pada satu kali sahaja, bukan pada satu-satu masa sahaja. Kita perlu buat mungkin pada waktu pagi, pada waktu petang untuk kita dapat average ataupun purata berapa sweat rate kita yang sebenar. Okay, contoh katalah kita nak buat latihan pagi selama 1 jam. Kena tetapkan masalah 1 jam sebab kita nak tengok berapa kehilangan air dalam tempoh 1 jam. Okey. Pada pukul 8 pagi, sebelum start training ataupun competition, kita dah siap timbang berat badan kita dengan paling minimal clothing ataupun pakaian yang paling minimal dan sudah ke tandas. Itu berat awal kita akan ambil. Katalah berat awal adalah 63 kilogram. Okay, ini berat awal. Berat awal adalah 63 kilogram. Selepas bersukan ataupun selepas buat senaman selama 1 jam, pukul 9 pagi, kita akan catatkan berat kita selepas itu dengan sama juga dengan minimum clothing yang kita pakai pada awal tadi. Katalah berat akhir kita adalah 62 kilogram. Jadi kat sini kita punya sweat rate ataupun kadar perpeluhan adalah 1 liter per hour ataupun 1 liter per jam. Okey. Jadi dalam 1 jam bersukan, beraktiviti, kita sebenarnya kehilangan 1 liter air. Jadi dengan ada panduan ni, adik-adik boleh bersedia untuk menyediakan 1 liter air setiap kali game ataupun setiap kali training supaya dapat mengelakkan kehilangan 1 liter air pada setiap jam. Andai kata, adik-adik minum pula. Minum sebenarnya ada minum 500 ml air dalam tempoh 1 jam latihan tadi. Apabila adik-adik minum 500 ml air, sebenarnya kadar perpeluhan ataupun sweat rate menjadi 1.5 liter per jam sebenarnya. Okey. Jadi ini adalah pengiraan sweat rate calculation untuk membantu adik-adik mengetahui berapa banyak yang adik-adik perlu minum ataupun standby dengan air sepanjang latihan ataupun competition bagi mengelakkan dehidrasi. Okey, 1.5 liter perlu, sweat rate-nya adalah 1.5 liter dalam tempoh sejam. Dan ini dilakukan beberapa kali sehingga kita dapat satu figure ataupun satu nombor
Kalau petang mungkin berbeza dengan pagi, kalau tengah hari mungkin berbeza dengan malam. Jadi selepas dapat satu nombor, adik-adik boleh merancang membuat plan hidrasi sendiri untuk pastikan adik-adik bersedia untuk game ataupun competition tersebut. Okey. Adik-adik dah belajar tentang dehidrasi, iaitu kehilangan berat badan disebabkan oleh kehilangan air. Lebih daripada 2% akan menyebabkan mengganggu performance adik-adik. Adik-adik juga telah belajar apakah yang dimaksudkan dengan sweat rate, kadar perpuluhan, dan bagaimana nak kira kadar perpuluhan tersebut. Oleh itu sebenarnya dengan topik hari ini, apa yang adik-adik boleh lakukan adalah pastikan adik-adik tahu kepentingan air di dalam tubuh badan adik-adik, pastikan tahu kepentingan air untuk performance dan tahu bagaimana untuk mengambil air yang secukupnya bagi mengelakkan dehidrasi. Dengan berbekalkan ilmu hari ini, Kak Nora harap adik-adik dapat satu idea untuk pastikan adik-adik sentiasa minum mencukupi pada setiap hari bagi mengelakkan dehidrasi dan tentunya dapat mengelakkan kesan yang tidak baik kepada prestasi adik-adik dalam sukan-sukan yang adik-adik ceburi. Selamat berjaya. Jumpa lagi pada next episode. Bye. Didik TV KP